Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada semua. Dan kalau tak bertemu lagi, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. 15 orang mengambil bahagian masa debat titah diraja, begitu juga angkanya, retinya ramai. Para senator mengambil berat soal pertanian dan keterjaminan makanan. Sebab sekarang ini dunia sedang menghadapi masalah keterjaminan makanan. Termasuk di Eropah, inflasi di negara mereka begitu tinggi. Di antaranya harga makanan naik melambung. Oleh itu, para senator yang mengambil berat hal pertanian dan keterjaminan makanan ini amat saya alu-alukan, supaya kita dapat bertindak bersama dalam menghadapi suasana yang berlaku soal food security yang terus melanda dunia sekarang ini. Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Ramli mencadangkan supaya kerajaan berusaha untuk memodernkan pertanian. Ini sedang diusahakan secara giat, termasuklah peruntukan 300 juta dalam RM11 dan tahun 2023 sahaja sebanyak 114 juta sektor ini diperuntukkan supaya mereka yang ingin terlibat dalam pemodenan ini mendapat nasihat, bantuan dan sokongan daripada berbagai agensi yang ada di kementerian ini. Program ini telah dilaksanakan merangkumi pembangunan infrastruktur dan modal insan bagi meningkatkan pengetahuan teknikal, kejuruteraan pertanian serta pemindahan teknologi. Ia boleh didapati sekarang ini daripada sama ada dari pihak swasta yang mengusahakan ataupun dari pihak penyelidikan kerajaan. KPKM juga menerusi Agrobank telah memperkenalkan program modernisasi rantaian nilai agro makanan dengan peruntukan sebanyak 60 juta dalam bentuk kemudahan pembiayaan. Kadar kemudahan pembiayaan ialah 3.5%, nilai maksimum 1 juta untuk boleh dibantu oleh Agrobank. Dan peruntukan kepada Agrobank tahun ini dipertingkatkan. Oleh itu, mereka yang berminat dalam nak memodernkan pertanian mereka, sila mendekati agensi-agensi kementerian dan Agrobank supaya dapat kita menyelaraskan segala bentuk tindakan ke arah pemodenan pertanian ini. KPKM melalui jabatan dan agensi di bawahnya turut menjalankan kerjasama strategik dan kolaborasi dengan institusi-institusi pengajian tinggi. Misalnya, kolaborasi Institut Pengajian Penyelidikan Kemajuan Pertanian MARDI bersama Universiti Teknologi Petronas, pembangunan produk nutrisi berasaskan kopi. Kolaborasi DOF, bahagian perikanan, bersama Universiti Islam Antarabangsa dalam projek penyelidikan dan pembangunan pengurusan kesihatan ikan. Yang berhormat Tuan Haji Hussein Ismail, sekali lagi rakan saya, bertanya, mencadangkan supaya kerajaan perlu memberi penekanan kepada kepentingan precision agriculture bagi meningkatkan hasil keluaran pertanian yang lebih berkualiti dan harga yang lebih berpatutan. Ini sedang diusahakan dan banyak pihak sekarang sedang membuat, terutamanya modern farming yang boleh dibuat kadang-kalanya di hadapan rumah ataupun di hadapan rumah. Untuk maklumat yang berhormat Senator, precision agriculture merupakan konsep pertanian moden yang membolehkan petani mengawal aktiviti seperti pembajaan, pengairan dan makhluk perosak melalui penggunaan kombinasi teknologi seperti sistem kedudukan global, sensor, drone, kecerdasan buatan,
ataupun AI. Kerajaan telah melancarkan beberapa dasar untuk mempercepatkan transformasi pertanian pintar ataupun precision agriculture di Malaysia. Dasar Revolusi Perindustrian keempat, Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030, Plan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara. Bajet diterima dalam RM12, Precision Farming ini 12 juta bagi tempoh 2021-2023. Mohon mencelah Tan Sri. Sila. Siapa? Assalamualaikum. Yang berhormat Menteri, saya ingin bertanya mengenai precision farming ini. Adakah komuniti kami OKU boleh diberi peluang dan adakah ini adakah kami di dalam perancangan? Kerana saya kira kami juga menghadapi masalah makanan ini. Jadi saya mohon Yang Berhormat Menteri menjawab. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Tersangatlah boleh. Sebenarnya bukan OKU, kelainan upaya. Banyak orang OKU, upaya mereka kadang-kala melebihi orang yang ada tulang empat kerat. Ini dapat dilihat dalam beberapa program, beberapa perkara yang mereka lakukan. InsyaAllah, kalau ada pihak kelainan upaya ataupun OKU ini datang, kita akan usaha mencari sokongan dan bantuan. Faedah daripada penggunaan sistem dan implikasi yang dibangunkan, pemantauan pertumbuhan sejarah masa nyata, meningkatkan produktiviti dan seterusnya lah yang kita buat dari masa ke semasa. Contoh projek prinsip penggunaan teknologi precision agriculture yang telah dilaksanakan oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI ialah di kawasan sawah padi Mada, Felkra di Kedah dan di Perak yang menunjukkan penjimatan penggunaan baja sehingga 25% per hektar. Kos operasi boroh juga dapat dikurangkan sehingga 50%, terutama apabila sekarang ini drone digunakan agak secara bukan meluas lagi, secara meningkat sekarang, terutama di seberang Perak, di Sekincan dan juga di Kedah sekarang ini. Teknologi ini dapat membuat keputusan yang betul dan tepat pada masa, tempat dan kaedah. Aktiviti pertanian seperti proses pembajaan dan penyiraman dapat direkodkan dari masa ke semasa. Sama ada keadaan cuaca seperti suhu, jumlah hujan turun mampu dicatatkan. Penggunaan teknologi ini mampu memendekkan tempoh penanaman sekaligus mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan keuntungan petani. Teknologi ini mampu mengeluarkan hasil pertanian yang lebih berkualiti kerana input yang diperlukan oleh tanaman seperti air, baja dan kawalan perosak dapat ditentukan jumlahnya dengan betul pada masa yang tepat. Hasil pertanian juga dapat dikeluarkan pada harga yang berpatutan. Memang hal saya sebut tadi dalam mukadimah tadi, hal makanan dan keterjemahan makanan dicakap oleh semua orang. Kita nak balik sekejap, kita nak tanya, buka puasa makan apa? Artinya makanan. Kita tak tanya nak tidur pakai tilam mana. Sebab tilam itu mungkin kita pakai 5 tahun baru tukar. Tapi makanan harian. Sebab itulah semua orang, semua pihak seneta juga amat mengambil berat hal keterjemahan makanan ini. Saya ucap tahniah dan terima kasih kepada semua. Ahli Dewan Negara Yang Berhormat Seneta Datuk Dr. Ahmad Azam. Mana satu ya? Ahmad Azam. Tadi. Seneta Datuk Norani Idris. Tak perlu bangun. Nampak dah terang cahayanya. Bertanya tentang inisiatif penanaman jagung bijian yang merangkumi isu berkaitan dengan keluasan bertanam benih yang sesuai,
isu iklim dan kenaikan input pertanian serta subsidi bagi penanaman jagung bijian. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KPKM telah membangunkan program pembangunan jagung bijian negara melalui program pembangunan industri jagung bijian bermula 2016. Dengan matlamat untuk mengurangkan 30% import jagung bijian negara menjelang 2032. Sekarang kita import amat tinggi, harga jagung naik melambung, maka harga yang bersangkut paut dengan makanan, ayam dan sebagainya akan naik juga. Fasa pembangunan jagung bijian ini merangkumi 3 fasa dengan penglibatan pelbagai jabatan, agensi, koperasi, syarikat berkaitan kerajaan, JLC dan swasta. Fasa pengukuhan dia tadi mula-mula fasa rintis 2016-2022. Fasa pengukuhan 2023 sampai 2027. Fasa pengembangan 2028-2032. Sepanjang pelaksanaan projek fasa rintis dari 2016-2022, jumlah keluasan penanaman 301 hektar dengan hasil pengeluaran 847.24 tan metrik tahun 2022. Penanaman jagung biji ini telah menggunakan benih import dan diverifikasi oleh agensi di bawah kementerian yang mempunyai pengeluaran optimum dan rintang terhadap penyakit. Selain itu, KPKM melalui Mardi sedang membangunkan benih jagung bijian tempatan untuk pasaran komersial. Isu perubahan iklim dan kenaikan kos input pertanian merupakan 2 cabaran utama dalam memastikan kebolehupayaan penanaman jagung bijian di Malaysia. Untuk mengurangkan impak negatif perubahan iklim kepada penanaman jagung bijian, kajian R&D yang dijalankan adalah pembangunan model ramalan dan decision support system untuk penetapan musim penanaman. Artinya pihak ini akan memberi cadangan. Misalnya kalau di Perlis sepatutnya ditanam bulan berapa. Kalau di Pulau Pinang begitu juga. Kalau di Johor, sebab musim taburan hujan kadang-kalanya tidak sama di seluruh Malaysia ini. Selain itu, di bawah RM ke-12, Kementerian melalui Jabatan Pertanian telah menyediakan insentif bagi menggalakkan penanaman jagung bijian seperti berikut. Selain itu, di bawah RM ke-12, Kementerian melalui Jabatan Pertanian telah menyediakan insentif bagi menggalakkan penanaman jagung bijian. 20,000 hektar dengan keluasan 10 hektar. RM RM20,000 dengan keluasan 10 hektar bagi individu dalam bentuk input pertanian. Artinya dia boleh memohon bantuan. Reimbursement peladangan dengan kadar 40-60 dengan keluasan minima 25 hektar bagi syarikat dan koperasi maksimum RM250,000. Bayaran semula tuntutan bagi penambahbaikan infrastruktur seperti pagar, sistem pengairan dan lain-lain. Kadar 40% kerajaan dan 60% syarikat. So sila bagai pihak tolong war-warkan ambil peluang dalam hal ini untuk penanaman jagung green corn ini. Matching grant dengan kadar 40-60 dengan nilai maksimum RM250,000 bagi syarikat. Kadar 40% kerajaan, 60% syarikat. Syarikat perlu bertindak selaku service provider kepada petani-petani kecil di kawasan. Tuan Yang Ketua boleh mencelah? Yang Berhormat Menteri, boleh saya bertanya satu pencerahan tentang jagung nanti? Adakah kerajaan ada melantik stakeholder ataupun pembeli bagi jagung-jagung tersebut? Sebab sekarang ni masalah macam di Sarawak, banyak yang tanam nanas tetapi marketing pasaran susah untuk mendapatkannya. Apakah peraturan kerajaan dengan penanaman jagung bijirin ini nanti? Terima kasih. Jagung bijirin sekarang ini tidak ada masalah di sudut pembeliannya.
Bahkan sudah ada beberapa syarikat yang datang, belum lagi kami luluskan, tapi di peringkat perbincangan, kalau jagung ni banyak, mereka boleh buat seperti bernas untuk membeli jagung-jagung ini. Tapi belum lagi di peringkat penghasilan, ini hanya di peringkat awalan cadangan. Dan pihak kerajaan akan bersedia untuk menerima cadangan-cadangan sebagainya, supaya bila dikeluarkan jagung nanti, tidak sampai jagung itu tidak laku. Ini kerajaan jamin supaya ianya berada dalam pasaran dan boleh kita gunakan sebaik mungkin untuk makanan ternakan. Yang berhormat Senator Datuk Ahmad Azam Hamzah, Yang berhormat Tuan Haji Amdul Nasir, Tuan Yang Petua, saya ingin mencadangkan pokok yang terkait dengan jagung, tetapi pokok sama dengan jagung, produknya sangat besar, iaitu sorghum. Saya fikir kementerian boleh membuat kajian. Sekarang Indonesia antara pengeluar sorghum yang agak besar, juga Filipin, dan paling jenis hardy plant yang boleh ditanam di kawasan savana, apatah lagi di Malaysia yang begini. Cadangan saya. Terima kasih. Ya. Sebarang usaha untuk mengeluarkan supaya bau, kita akan menyokong. Memang kita lihat Indonesia sekarang ini memang tumpu dalam bidang pertanian, sehingga negara mereka yang hampir 300 juta, beras mereka self-sufficient. Jadi kita yang 33 juta ini masih lagi mengimport 35%. Kita perlu berusaha dengan benih-benih baru, apa nama benih dan sebagainya sedang diusahakan, termasuk kolaborasi dengan negara-negara luar soal benih dan sebagainya. Begitu juga apa yang dicadangkan oleh saudara senator tadi, amat kita ambil perhatian. Senator Datuk Ahmad Azam, Senator Tuan Haji Amdul Nasir, Senator Datuk Nuraini binti Idris menyatakan kebimbangan berhubung pergantungan negara yang tinggi terhadap import bekalan makanan. Semua orang bimbang. Sebab itu soal security makanan ini yang kita jaminkan, makanan itu mesti ada. Itu yang paling penting. Mesti diusahakan. Untuk maklumat yang berhormat, seperti mana yang saya telah maklumkan ketika menjawab Dewan Rakyat sebelum ini, kita tidak menafikan bahawa sumber import menyumbang kepada keterjaminan makanan negara. Misalnya kita bawang, nak import, ubi kentang, kubis, kelapa. Banyak sekarang ini yang kita lihat import, terutama sekali tadi jagung, soya. Ini semua import. Sebab itu import itu tinggi. Kita kena usaha supaya di dalam negeri ini kita usahakan untuk membanyakkan supaya dapat dikurangkan import itu pada masa yang akan datang, terutama yang boleh diusahakan di Malaysia. Untuk makluman, terdapat komuniti makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik. Ini kita fahamlah. Macam bawang. Kita boleh tanam, dia naik daun. Bawangnya tak ada. Daun bawang banyak. Tapi bawang banyak kita dapat, mudah didapati seperti di India. Sehubungan itu, pelbagai inisiatif jangka pendek dan jangka panjang telah dilaksanakan, memberi fokus kepada pengeluaran domestik komuniti asas. Misalnya kita cuba sekarang menghasilkan pengeluaran jagung bijian sebanyak 600,000 tan metrik yang dapat mengurangkan pergantungan import bahan makanan ternak sebanyak 30%. Ini yang kita sedang usahakan. Membangunkan bahan makanan ternakan seperti black soldier fly dan daripada palm kernel, iaitu daripada kelapa sawit lah, sedang diusahakan secara besar-besaran sekarang ini. Black soldier fly baru-baru di Malaysia ini, tapi di Thailand telah digunakan begitu meluas. Bila ayam memakan black soldier fly ini, hanya beberapa ekor saja. Dia punya pembasaran, kegemukan dia itu seperti makan green corn dan juga makanan yang lain. Ini yang telah diusahakan secara besar-besaran di Thailand, dan di Malaysia sekarang sedang juga diusahakan dibawa teknologi itu ke sini. Memperkasa industri benih tempatan bagi mengurangkan pergantungan negara kepada import pertanian. Melaksanakan koordinasi strategik yang sedang diusahakan
Oleh kerana hal security makanan ini masalah global sekarang ini, kita kerjasama dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Felda, Felkra dan Risda, khusus untuk meningkatkan pengeluaran ternakan dan jagung bijian untuk makanan ternakan. Artinya bahawa saya nak pergi pagar yang saya anggap penting untuk saya umum di sini. Senator Datuk Dr. Ahmad Azam lagi, dia banyak berkisarkan hal AP. Untuk maklumat yang berhormat Senator, kerajaan melalui KPKM membenarkan penginputan untuk menangani isu kekurangan bekalan produk yang belum mencapai kadar SSR yang disasarkan, serta bagi produk yang tidak ekonomik tidak sesuai untuk dihasilkan dalam negara disebabkan oleh faktor yang saya nyatakan tadi. Dari segi pelaksanaan semasa kawalan import atau ekspor, KPKM melalui Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS) telah menggariskan 3 tata cara kawalan. Yang pertama, Appro Permit adalah satu kawalan kuota bagi penginputan komoditi agro makanan terpilih, dan kelulusan kawalan adalah berdasarkan kepada had kuantiti yang telah ditetapkan. Contoh komoditi yang diperkenakan AP ialah kelapa, kubis, ayam, susu dan juga beras. Walau bagaimanapun, kerajaan telah mengumumkan pemansuhan AP pada 18 Mei 2022. Memastikan bekalan komoditi makanan dapat dibawa masuk lebih banyak oleh syarikat tempatan yang berupayaan dengan lebih cepat tanpa melalui kelulusan AP. Justru itu, AP telah dimansuhkan bagi produk ayam. Kerana ayam dan ayam bulat, susu cair, kelapa tua dan kubis bulat hanya beras dan produk berasaskan beras masih dikenakan AP. Saya ada hak AP ini, jadi saya nak tupu satu lagi, iaitu perkara yang cukup penting yang saya nampak perlu diketahui oleh kita. Mana dia tadi? Saya minta masa sikit ya, dalam 1 minit. Boleh. Iaitu Senator Datuk Paul Igai bertanya tentang Indian Ocean Tuna Commission. Ini penting ya. Untuk maklumat yang berhormat Senator, Malaysia telah menjadi ahli kepada Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) sejak tahun 1998. Diperuntukkan kepada kita 74 buah vessel untuk tangkap ikan tuna di Laut Hindi dan sebagainya. Sekarang kita hanya memenuhi 11. Projek ini amat besar dan boleh mendatangkan hasil yang banyak, pendapatan kepada mereka yang usahakan, termasuk pendapatan pada negara. Kita diberi kuota 74, baru kita penuhi 11. Oleh itu, melalui ucapan saya ini, pihak yang ingin mengusahakan dengan modal besar boleh terlibat dalam hal tangkapan tuna ini, dan dia boleh mewujudkan banyak pekerjaan dan mendatangkan hasil yang tinggi kepada mereka yang mengusahakan. Malaysia perlu menghantar laporan data berkenaan status sumber pendaratan bilangan vessel kepada IOTC setiap tahun melalui laporan pematuhan IOTC. Artinya, bayangkanlah 74 diberi ruang kepada kita, kita hanya baru penuhi 11 setakat ini. Jadi ruang untuk penangkapan tuna di laut dalam ini amat dialu-alukan bagi rakyat Malaysia yang ingin terlibat dan perlu modal yang agak besar. Ada soalan? Tuan Speaker, Wabi Menteri tak menjawab soalan saya lagi mengenai jualan terus daripada ladang yang warga Kuala Lumpur dan Putrajaya minta diadakan seminggu. Setiap kali, seminggu sekali. Minggu sekali daripada ladang. Jualan terus daripada ladang, dan kita minta peruntukan farma sebab farma di Malaysia tak ada peruntukan untuk buat setiap minggu.
Kami di Kuala Lumpur ni memerlukan benda-benda macam ni lah untuk mengurangkan kos sara hidup di Kuala Lumpur. Kita ambil perhatian dan minggu ini kita ada buat satu jualan dan kita ambil cadangan itu secara serius. InsyaAllah. Yalah, kita kena serius pasal kita perlu memang serius lah ni. Kita ramai, YB Menteri. Kalau tak serius tak datang jawab. Wah, betul. Saya serius lah ni. Hari-hari turun pergi tengok orang tanam padi dan sebagainya, serius lah ni. Jangan tanam padi Kuala Lumpur pula. Jangan anggap saudara yang serius, kita tak serius. Sekian dulu jawapan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas segala jawapan yang timbul dalam perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini.